Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lihat dalam tajuk bab 4, iaitu subtopik 4.1 berkaitan British Military Administration. Okey, kita akan lihat 3 perkara penting dalam tajuk ini. Pertama, berkaitan dengan latar belakang British Military Administration, tujuan BMA diwujudkan, dan yang ketiga kita akan lihat apakah tindakan BMA dan keberkesanan tindakan BMA dalam menangani masalah selepas Perang Dunia Kedua. Pertama sekali kita lihat berkaitan dengan apakah tindakan rakyat apabila BMA ini datang ataupun sampai di Kuala Lumpur. Ini adalah situasinya, yang mana kalau kita lihat rakyat berkumpul menyambut kedatangan tentera British. Okey, ini yang berlaku. Okey, ini adalah tempoh masa British Military Administration ataupun pentadbiran tentera British berada di tanah Melayu. Kita lihat bermulanya pada 12 September 1945, selepas dia pun menyerah kalah, dan BMA adalah pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, iaitu pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Okey, kalau kita lihat perancangan bagi hal ehwal awam di tanah Melayu telah dilakukan oleh Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam, iaitu Brigadier General H.C. William, dan tugas BMA ini adalah untuk mengembalikan balik kestabilan dan juga memulihkan kepercayaan rakyat. Okay, itu antara dua tujuan BMA. Dan tempoh tamat BMA ini kalau kita lihat pada 1 April 1946. Okay. Jadi kita ingat balik dalam bab 3 kita dinyatakan selepas dia pun menyerah kalah, tanah Melayu dikuasai oleh PKM, atau Parti Komunis Malaya, yang mana berkuasa selama 14 hari. Kita lebih kenali sebagai keganasan 14 hari yang dilakukan oleh MPAJA dan juga Bintang 3. Disebabkan itu, kalau kita lihat British telah masuk dan telah menamatkan keganasan 14 hari, yang mana kalau kita telah ingat balik apa yang saya sebut mula-mula tadi berkaitan dengan tarikh bermulanya pentadbiran tentera British ini adalah pada 12 September 1945. Okey, jadi tujuannya adalah untuk memastikan melaksanakan satu pentadbiran peralihan sebelum sebuah pentadbiran awam diperkenalkan. Senang kata, inilah pentadbiran sebelum Malayan Union telah diperkenalkan. Antara kejayaan-kejayaan BMA ini, pertama sekali telah menghapuskan keganasan 14 hari tersebut dan memujuk PKM dan MPAJA untuk menyerahkan semula senjata yang telah diberikan semasa perang oleh British, mengawal dan menghentikan pergaduhan antara kaum, mewujudkan keamanan dan menegakkan semula undang-undang. Jadi kita lihat dahulu tujuan untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan. Untuk tujuan itu BMA telah berusaha untuk memulihkan keamanan dan kestabilan dengan cara pertama sekali membubarkan MPAJA pada 1 Disember 1945. Okey, dan mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada mereka semasa pendudukan Jepun dahulu dikembalikan kepada British. Okey, dan BMA telah gagal mengumpulkan semua senjata tersebut. Malah BMA juga telah gagal membanteras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan juga masalah ketegangan kaum yang ada. Maksudnya selepas perang British minta balik senjata yang telah diberikan, benda itu tidak berlaku. Okay. Dan yang kedua, tujuan BMA adalah untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Okay. Rakyat telah mengalami kesukaran yang begitu hebat di bawah pemerintahan Jepun dahulu. Jadi bekalan makanan dan ubat-ubatan juga sukar untuk didapati. Okay. Jadi
dengan cara memasukkan BMA ini diharapkan boleh memulihkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang dihadapi ketika Jepun itu, dan juga tujuannya adalah untuk memulihkan kerosakan infrastruktur yang berlaku semasa perang. Okey, antara kesengsaraan sewaktu pendudukan Jepun adalah seperti yang telah disenaraikan ini. Contohnya, bekalan makanan memang sukar untuk diperolehi, ubat-ubatan juga sukar, harga barangan tinggi, kemudian penyakit-penyakit berjangkit merebak dengan berleluasa. Penyakit beri-beri contohnya memang banyak berlaku kerana kekurangan zat makanan. Kemudian berlakunya kebuluran, tiada wang untuk membeli makanan, berlaku kegiatan menyorok barangan daripada rakyat, kemudian amalan rasuah begitu tinggi, kes-kes peras ugut dan juga pasaran gelap semakin banyak. Ini antara perkara yang perlu ditangani oleh DMA. Malah kalau kita lihat dalam jadual inflasi dan kegiatan pasar gelap yang berlaku sebelum perang, kemudian pada tahun 1944 dan juga Julai 1945 dan juga selepas perang Ogos 1945. Jadi itu adalah antara apa yang berlaku, inflasi. Okey, boleh tuju pada jadual tersebut. Okey, tindakan yang diambil oleh BMA dan keberkesanannya, pertama sekali untuk mengembalikan kestabilan tadi, mereka gagal. Okey, untuk memulihkan kepercayaan juga, mereka berusaha memulihkan ladang, getah, lombong, bilik timah, membaiki prasarana dan kemudahan kesihatan, namun gagal kerana pertama BMA hadapi kesukaran membawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan juga teknologi. Kalau kita lihat, usaha BMA ini adalah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, tetapi apa yang berlaku adalah BMA gagal melaksanakan tanggungjawab yang diharapkan oleh rakyat, dan disebabkan kegagalan ini, maka kegagalan BMA ini telah memberikan kesedaran kepada kita ataupun rakyat ketika itu supaya sentiasa bersikap berwaspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing. Dan hal ini jelas berlaku apabila BMA gagal melaksanakan tugasnya ketika penduduk tempatan mengharapkan bantuan daripada mereka. Okey, jadi disebabkan kegagalan itu, maka semangat nasionalisme semakin berkorban-korban di dada rakyat ketika itu. Dan disebabkan kegagalan itu, akhirnya British telah memperkenalkan salah satu pentadbiran, iaitu Malayan Union, yang kita akan lihat pada tajuk yang berikutnya. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Semoga mendapat manfaat dari apa yang telah disampaikan. Sekian, terima kasih.